Menunaikan zakat adalah suatu kewajipan ke atas setiap individu yang telah mencapai syarat-syarat wajib ke atas hartanya. Pembayaran zakat ini tidak boleh dielak daripada menunaikannya. Ia tidak boleh ditangguh hanya kerana mahu utamakan perbelanjaan yang lain selain keperluan paling asas buat dirinya. Ia juga tidak boleh lari daripada menunaikannya dia kerana takut dan bimbang akan berkurang hartanya. Ini kerana menunaikan zakat ini adalah perintah langsung daripada Allah Subhanahu wa taala buat kita semua. Maka perlu kita sedari dan insaf. Semestinya sebagai seorang hamba, kita wajib akur dan patuh serta bersegera menunaikan tanggungjawab berzakat. Hadirin sidang Jumaah rahimakumullah. Urusan zakat bukanlah suatu tuntutan fardu yang hanya bersifat peribadi semata-mata, tetapi ia merupakan tugas yang berkait rapat dengan sistem pemerintahan dan pentadbiran sesebuah negeri. Pelantikan sekumpulan amil yang bertugas melalui badan mengurus zakat khusus di negeri-negeri seperti kewujudan Lembaga Zakat Negeri Kedah adalah untuk memenuhi keperluan dan kepentingan umat Islam secara keseluruhannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakah أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Maksudnya yaitu mereka, yakni umat Islam, yang jika kami berikan mereka kekuasaan memerintah di bumi, niscaya mereka mendirikan salat serta menunaikan zakat, dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang dari melakukan kejahatan dan perkara yang mungkar. Dan ingatlah, bagi Allah jualah kesudahan segala urusan. Ayat di atas merupakan salah satu ayat terawal yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah baginda tiba di bumi Madinah. Sidang pendengar, sidang Jumaah rahimakumullah, dapat satu kisah seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang mana datang seorang laki daripada Bani Tamim lalu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, adakah cukup bagiku wahai Rasulullah jika aku berikan zakat kepada utusanmu, yakni amil, maka aku telah berlepas diri daripada kewajipan itu untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, jika engkau berikan zakat itu kepada utusanku, yakni amil, maka engkau telah berlepas diri darinya dan engkau akan mendapatkan pahala, sedang dosanya adalah bagi orang yang menggantinya. Hadis ini bermaksud, apabila seseorang itu telah menunaikan zakatnya kepada amil zakat, dia tidak perlu risau dan khawatir lagi berkaitan sah atau tidak ibadat zakatnya itu. Ini bermakna tanggungjawab memastikan zakat yang ditunaikan benar-benar sampai kepada asnaf yang layak telah berada pada pihak amil yang menerimanya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan di dalam kitab Raudhatul Talibin wa Umdatul Muftin, jika pemilik harta mengagihkannya, yakni mengagihkan zakatnya sendiri, tidak melalui amil, lalu tersingkaplah orang yang diberikan zakat tersebut adalah orang kaya, yakni sebenarnya dia bukan asnaf, maka zakat yang ditunaikan itu adalah tidak sah. Zakat yang ditunaikan ini hendaklah sampai kepada golongan mustahiq, yaitu asnaf yang 8. Sekiranya bayaran zakat ini diberikan kepada selain golongan asnaf, maka tidak sahlah pembayaran zakat tersebut. Jika tidak sah zakatnya, maka kewajipan zakat ke atasnya masih belum terangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Tambahan pula, menjadi kesukaran kepada umat Islam kini dalam memastikan wang zakat yang ditunaikan tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang layak dalam timbangan syarak. Maka datanglah institusi zakat menjadi pemudah cara dalam menguruskan wang zakat tersebut.